Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zarratin alfa marrah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat taufik dan hidayahnya, yang telah memberikan kita nikmat-nikmatnya sehingga dipertemukan kita pada minggu yang lalu dengan hari pertama daripada bulan Syawal, iaitu Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah, Hari Raya merupakan hari kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman. Sama ada orang-orang yang senang ataupun orang yang susah. Kerana Hari Raya merupakan hari kemerdekaan. Hari Raya adalah hari pengampunan. Dan Hari Raya adalah hari kita menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kepada kita kekuatan sehingga mana kita dapat melakukan ibadat puasa kita secara sempurna. Alhamdulillah. Jadi dalam rangka kita menyambut, kita masih lagi dalam bulan Syawal, ada di antara kita masih lagi dalam mood raya ni. Walaupun raya untuk kita pada tahun ini berbeza dengan tahun-tahun sebelum ini, di mana kita dalam keadaan circuit breaker ni, tetapi tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menemukan kita pada Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah, dan juga pada Hari Raya ada di antara kita yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah diberikan kepada mereka Ramadan yang berbeza dengan Ramadan sebelum ini. Ada yang Ramadan tahun ini dapat menyempurnakan khatam Al-Quran, khatam membaca Al-Quran beberapa kali berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini. Kerana circuit breaker ini, mereka lagi ada masa yang lapang, masa yang luas untuk mereka memperbanyakkan amalan-amalan, terutama membaca Al-Quran. Alhamdulillah, apa pun yang kita lakukan, apa pun yang kita capai sepanjang bulan Ramadan, kita harus memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana semua apa yang kita dapat lakukan, semua apa yang dapat kita tunjukkan, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang bulan Ramadan itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Maknanya pimpinan itu datang daripada Allah, kekuatan itu datang daripada Allah, kemampuan itu datang daripada Allah, kesihatan kita dapat membuat ibadat-ibadat itu juga datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala-galanya yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti bersyukur. Mesti bersyukur. Sebab tu para ulama salafus salih, mereka itu setelah bulan Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan, mereka akan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar segala amalan-amalan mereka yang mereka lakukan khususnya pada bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah perkara ataupun sifat yang pertama yang mesti kita ada dalam diri kita, iaitu sifat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat yang kedua
adalah janganlah kita merasa bahawa diri kita itu lebih baik daripada orang lain. Janganlah apabila kita telah mengamalkan amalan-amalan, macam-macam doa, macam-macam jenis ibadat yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan, setelah itu kita merasakan bahawa kita ini lebih baik daripada orang lain. Kita rasa kita ni lebih baik daripada suami kita. Kita rasa kita ni lebih baik daripada isteri kita. Kita rasa kita ni lebih baik daripada ibu bapa kita. Kita harus ingat, bila kita beribadat dan kita masih lagi ada sifat-sifat sedemikian, maka yang lebih baik bagi kita itu adalah jangan kita beramal langsung. Kerana amalan yang kita lakukan semua itu hanya kita dapatkan lelah saja. Kita cuma dapat penat sahaja. Kerana sifat kesombongan kita. Begitulah yang berlaku terhadap iblis. Iblis la'natullah na'udzubillah. Iblis itu adalah makhluk Allah yang diciptakan daripada jenis jin, bangsa jin. Baik. Kemudian iblis itu dia ini merupakan seorang dia ini merupakan makhluk Allah yang alim. Iblis ni dia alim. Iblis ini dia mengetahui tentang alim dengan hukum-hukum Allah. Dia alim tentang perintah-perintah Allah. Alim tentang hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Alim dengan hadis-hadis Nabi SAW. Macam-macam ilmu yang iblis ni ada. Jadi kalau kita kata kita nak putar balik iblis ni lebih expert daripada kita ni sebenarnya. Kalau kita cakap kita ni orang alim, kita cakap ni orang yang pandai, sesungguhnya iblis itu lebih pandai daripada kita. Sesungguhnya iblis itu lebih cerdik daripada kita, lebih pintar daripada kita. Tetapi kenapa iblis itu tak menjadi kekasih Allah? Sedangkan kalau kita ni kategori orang yang benar alim, yang mengamalkan ilmunya, kita ini adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tidak pula kenapa iblis tidak dapat seperti itu? Kerana iblis mengatakan, aku ini lebih baik daripada dia. Siapa tu? Nabi Adam AS. Jadi kita harus ingat, kesombongan kita tak bawa kita ke mana-mana pun. Kalau kita ada sifat macam itu, masih ada dalam hati kita sifat seperti itu, kita masih lagi rasa kita ni lebih baik daripada saudara mara kita. Hari ini hari Sabtu, mereka yang sudah melakukan, sudah mula puasa 6 daripada hari Isnin lalu sampai hari ini dah selesai dia puasa 6. Yang puasa 6 jangan pandang rendah mereka yang belum puasa 6. Jangan kata ni namanya, ni puasa Ramadan ni pun terpaksa, sebab tu puasa sunat pun tak nak. Jangan kita ada that kind of mentality kepada orang-orang Islam. Kita rasa kita lebih baik daripada saudara mara kita. Kita tahu saudara mara kita tu bulan Ramadan 1 bulan pun tak terawih. Kita rasa kita terawih, kita lebih baik daripada dia. Subhanallah. Dia yang tak terawih tu, dia tak ada buat dosa macam mana yang kita buat. Na'udzubillah. Jadi, apabila kita sudah beramal, janganlah kita merasa bahawa kita itu lebih baik daripada orang lain. Kita harus ingat, yang baik itu adalah ukuran Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ukuran kita. Kita ini beramal kerana untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beramal untuk meraih syurga Allah Subhanahu Wa Taala, untuk meraih rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk kita mengukur orang-orang lain, bukan untuk kita menilai kita ni lebih baik daripada orang lain atau orang lain lebih baik daripada kita. Kalau kita nak mengukur amalan orang lain, kita mengukurlah orang-orang yang lebih baik akhlak, yang lebih baik akhiratnya daripada kita. Itu yang Nabi ajarkan. Bila bab akhirat, pandang orang yang lebih tinggi daripada kita. Kita rasa kita semayang duha 12 rakaat cukup. Kita rasa kita semayang duha 8 rakaat cukup lah. Saya rasa saya dah kuat beramal. Kita lihat pada orang atasan, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, setelah semayang duha, tambah semayang 1000 rakaat sampai zuhur. Subhanallah. Kalau kita rasa kita boleh pandang orang macam gitu, barulah kita rasa betapa kedilnya diri kita ni. Dan bila kita pada akhirat pandang orang yang lebih atas, pandang macam mana orang-orang terdahulu melakukan amalannya, bagaimana keikhlasan mereka, bagaimana kekhusyukan mereka, bagaimana tawaduk mereka, begitulah kita diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Bila bab akhirat, kita pandang orang yang lebih atas. Namun bila bab dunia, kita pandang orang yang lebih bawah.
Saya ni ada rumah dah bagus dah. Si fulan tu tak ada rumah langsung. Yang tak ada rumah langsung pandang orang lebih bawah. Saya ni tak ada rumah dah bagus dah. Setidak-tidaknya saya masih ada basikal. Yang si Detu tu jalan kaki je, tak ada basikal pun tak ada. Yang jalan kaki pandang orang yang lebih bawah. Saya ni jalan kaki ni alhamdulillah masih boleh berjalan lagi. Yang si Detu tu tak boleh berjalan terus kena naik wheelchair. Yang naik wheelchair pun pandang orang lebih bawah. Saya ni masih naik wheelchair, itu dah terbaring langsung. Yang terbaring langsung tu pandang orang lebih bawah. Saya ni terbaring langsung, yang dia tu dah mati terus. Nampak? Bila kita pandang orang ke bawah dalam bab dunia, kita tak akan terasa terkejar-kejar dunia. Kita akan merasa alhamdulillah, kita akan merasa cukup, kita akan merasa seronok, rasa bertuahnya kita diberikan oleh Allah SWT nikmat-nikmat. Kita tidak pandang kepada orang yang lebih atas dunianya. Begitu juga dengan orang akhirat. Bila kita bab akhirat, pandang orang yang lebih atas. Kalau kita ni semayang, kemudian kita pandang orang, saya ni dah bagus dah semayang, dia tu tak semayang langsung. Memanglah. Memang kita tak akan bergerak pun nak tambahkan semayang-semayang lain. Jadi, balik pada tentang apa yang ingin kami sampaikan dalam mukadimah hari ini atau malam ini adalah bila kita selesai kita melakukan ibadat puasa kita, melakukan amalan-amalan khususnya pada bulan Ramadan, kita diberikan Allah SWT kekuatan untuk melakukan, untuk sambung dengan puasa 6. Maka first kali yang kita lakukan adalah kita bersyukur kepada Allah SWT. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hendaklah kita janganlah memandang rendah orang lain. Janganlah kita memandang bahawa orang lain yang tidak buat itu adalah kita ini lebih baik daripada mereka. Jangan. Kerana kita bukan membuat ibadat untuk mereka. Kita buat ibadat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka singkirkan sifat kesombongan dalam hati kita. Singkirkan sifat ujub dalam hati kita. Merasa diri ini sudah bagus. Subhanallah. Jadi, apa pun yang kita lakukan, amalan-amalan yang kita lakukan, terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan janganlah kita lupa meminta agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua amalan-amalan kita yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan. Pasal kita janganlah overconfident. Maksudnya apa? Janganlah kita rasa kita dah selesai, dah keluar daripada Ramadan ni, kita rasa semua ibadat kita yang kita lakukan sepanjang bulan Ramadan itu diterima oleh Allah SWT. Jangan kita fikir begitu. Bila kita tidak ada merisau, bermakna itu tanda, ada ulama mengatakan tu tanda ibadat kita itu ditolak. Kalau kita ni orang yang risau amalan-amalannya terima ataupun tidak, rasa ni aku tahun ni Ramadan ni walaupun aku dapat baca Al-Quran banyak, adakah Allah terima ataupun tidak? Adakah sedekah aku sepanjang bulan Ramadan Allah terima atau tidak? Jadi bila ada rasa risau itu, maka hasillah risau itu dengan berdoa kepada Allah agar Allah SWT menerima amalan-amalan tersebut. Subhanallah. Baik, alhamdulillah. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu yang lalu kita sedang membahaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Ataupun tanda-tanda orang-orang yang bertakwa. Di mana pada minggu yang lalu telah kami terangkan tentang ayat daripada surah Al-Imran ayat 132 kalau tak silap saya, di mana Allah SWT menggambarkan syurga yang Allah berikan bagi tiap-tiap orang yang bertakwa itu adalah syurga seluas langit dan bumi. Subhanallah. Kemudian dalam pada ayat itu Allah SWT memberitahu tentang sifat-sifat, tanda-tanda orang yang bertakwa. Apa sifat yang telah kita lalu pada minggu yang lalu? Dua sifat. Yang pertama adalah orang-orang allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Adalah mereka yang berinfak, mereka-mereka yang bersedekah, mereka-mereka yang berderma ketika dalam keadaan senang dan juga dalam keadaan susah. Allah Subhanahu Wa Taala mengedepankan keadaan senang atas keadaan susah kerana biasanya orang yang bersedekah itu, orang yang membuat infak itu biasanya di dalam keadaan senang. Adapun orang yang keadaan susah, ada orang yang bersedekah juga, ada juga orang yang menderma ketika dalam keadaan susah, tetapi susah kita nak jumpa. Dalam keadaan kemiskinannya itu, dalam keadaan kedaifannya itu, dia masih lagi nak bersedekah demi untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi itu sifat orang yang bertakwa yang pertama. Apa dia? Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka-mereka yang berinfak dalam keadaan senang dan juga dalam keadaan susah. Sifat yang kedua, wal kaziminal ghaiza, dan mereka-mereka yang menahan marah. Dan telah kami terangkan pada minggu yang lalu, bila kata menahan marah ni bermakna menahan diri daripada marah perkara peribadi, menahan diri daripada menghina orang lain, menahan diri daripada mencaci maki orang lain. Kita ni beramal, tapi kalau mulut kita ini orang tak aman dengan mulut kita, bermakna kita bukan kategori orang yang beramal. Sia-sia kita beramal. Kan itulah kami bawakan hadis yang pada minggu yang lalu di mana Nabi SAW sabda apa mengenai seorang perempuan yang puasa pada siang hari dan qiyam pada malam hari, tetapi jirannya tu tidak pernah aman daripada mulut perempuan itu. Langsung apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya perempuan itu tidak ada kebaikan padanya dan tidak aku lihat tempatnya melainkan ke dalam neraka juga. Na'udzubillah, amal siang hari puasa, malam qiyamul lail, tapi masuk neraka. Kenapa? Kerana mulut. Kerana kita ini ibadat. Bila kata kita ini ibadat bukan ibadat sendirian. Kita ini bila ibadat, kita tak boleh ibadat nafsi-nafsi. Maknanya apa? Kita tak boleh ibadat syok sendiri. Kita kena peka dengan keadaan sekeliling kita. Kena be mindful. Kalau kita nak baca Quran tengah malam, agak-agak. Kalau kita rasa suara kita itu jiran sebelah boleh dengar, Apik tingkat 8 boleh dengar, Cina tingkat 3 boleh dengar, bacaan Al-Quran kita itu, bermakna kita sudah mengganggu jiran. Kalau kita baca pukul 1 tengah hari tak mengapa. Kalau kita baca 1 pagi itu baca Quran kuat, mengganggu jiran. Bukan jiran saja, keluarga kita pun terganggu juga. Sebab tu kita tidak boleh membaca, kita tak boleh menguatkan bacaan Al-Quran kita di dalam masjid ketika ada orang sedang solat ataupun ada orang sedang tidur. Kan? Jadi itu cara nampak. Ajaran Islam itu ajaran Islam, dia berbau kasih sayang di antara sesama kita. Jadi bila kita melakukan ibadat, janganlah kita ibadat sendiri-sendirian. Tak pedulilah. Saya tak peduli. Yang tahu saya nak baca Quran. Saya tahu saya nak buat ni. Saya tak peduli orang marah ke orang tak marah. Tak boleh. Kita kena peka. Kita kena lihat keadaan sekeliling kita. Kita nak buat ibadat tu macam mana. Macam adakah kita membuat ibadat itu mengganggu jiran, ataukah jiran itu akan terganggu, atau kita akan menyakiti orang lain dan sebagainya. Contohlah kita nak, saya kasih contohlah, maaf kata, walaupun benda ni kalau kita buat kena saman lah. Apa dia kasih makan burung. Kita nak kasih makan burung. Kita tinggal tingkat 12. Contohlah, saya kasih contoh saja. Kita tinggal tingkat 12. Kita nak kasih makan burung kat mana? Tingkat 1. Jadi daripada tingkat 12, kita campak apa? Campak nasi kan? Campak nasi daripada tingkat 12. Bila kita campak nasi daripada tingkat 12, agak-agak orang tingkat 10, tingkat 7, tingkat 6 ni semua, agak-agak kena tak nasi gitu? Mesti kena. Jadi bila kata kita ibadat, kita tak boleh just ibadat pasal saya fikir nak sedekah untuk burung, saya campak je. Jadi jiran lain kena, dia pasal lah. Tak boleh. Itu bukan cara ibadat yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi itu yang kita lalui, dua sifat yang kita lalui pada minggu yang lalu. Kemudian kita sambung pada, masih lagi dalam ayat ini kita bahaskan tentang sifat-sifat ataupun tanda-tanda orang yang bertakwa adalah Allah SWT menyambung wal'afina 'anil nas, adalah mereka yang orang-orang yang memaafkan orang lain. Baik, bila kata tentang memaafkan orang lain, yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah memaafkan orang lain seolah-olah tidak pernah berlaku. Tak ada simpan lagi lah. Clear lah. Clear. Sebab tu kita kalau minta maaf dengan orang, kita disuruh minta maaf tu dengan serius. Minta maaf tu dengan serius. Bukan sekadar main-main. Main raya maaf zahir batin. Tapi kita ni bukan really nak minta maaf. Cuma sekadar melafazkan apa yang biasa dilafazkan oleh adat.
Jumpa orang, selamat raya, maaf zahir batin. Telefon orang, selamat raya, maaf zahir batin. Sekarang pula budak-budak sekarang modern ni, selamat raya, kosong-kosong. Apa dia ingat ni perata ke? Apa dia ingat ini bola lawan bola ke? Kosong-kosong. Kita minta maaf dengan serius. Minta maaf betul-betul. Jadi sifat orang yang bertakwa itu adalah mereka-mereka yang memaafkan orang lain seolah-olah tidak pernah berlaku. Jadi kalau kita kata, saya maafkan dia ustaz, tapi saya dah cakap dengan, tapi saya masih lagi, belum lagi nak datang rumah dia untuk hari raya. Maknanya kita belum totally maafkan dia. Bermakna sifat takwa yang memaafkan orang lain itu belum sempurna dalam hati kita. Belum sempurna dalam diri kita. Saya dah maafkan dia ustaz, tapi 7 keturunan saya tak kasih cucu cicit saya datang rumah dia untuk hari raya. Ni pun kes sama juga. Jadi bila kata memaafkan orang lain, dia maafkan totally, tidak ada bekas. Memang dia susah. Sebab tu dia kena usaha. Memang dia susah. Kita kena usaha. Maksud usaha tu apa? Maknanya kita kena melawan hawa nafsu kita. Hawan yang masih lagi kasih spark-spark ni. Ni semua adalah syaitan. Kadang-kadang syaitan itu datang dalam jenis manusia ni. Pasal Allah sendiri kata syaitan itu ada syayatinal insi wal jin. Syaitan daripada jenis manusia dan juga jenis jin. Kita ni dah baik-baik okey, dah maafkan dia. Datang pula kawan-kawan kita atau jiran-jiran lain. Maaf katalah, ni cuma contoh saja. Bukan kat sini, tempat lain, dekat negeri Afrika sana. Kasih contoh je. Kadang-kadang kita dah betul-betul clean dengan dia, dah kamcing balik. Datang pula orang lain yang iri dengan kita punya rapat kita. Kita rapat dengan kawan kita yang pernah berselisih faham dengan kita. Dia dah minta maafkan kita, kita pun dah maafkan dia. Datang pula orang yang kata, kau betul ke nak maafkan dia? Kau ingat tak dulu dia yang fitnahkan kau? Dia yang dulu sampai kau kena buang kerja pasal gara-gara fitnah dia lah. Kau betul ke dah maafkan dia? Nampak? Gara-gara ada orang-orang yang cocok kita, dia itu manusia tapi bertompekan syaitan, sampai kita ni boleh terdetik balik untuk bermusuhan kembali dengan orang yang telah kita maafkan. Jadi kalau kita ada rasa terdetik macam itu, lawan balik. Lawan balik. Kita kena ingat, memaafkan orang lain itu merupakan di antara tanda-tanda orang yang bertakwa. Sebab itu kalau kita perhatikan susunan ayat ini cantik. Nombor 2 dengan nombor 3 ni dia mesti tertib. First kali Allah kata allazina yunfiquna fis sarai wad dharra. Yang menginfakkan dalam keadaan senang dan susah. Senang dan susah. Itu nombor 1. Yang kedua wal kaziminal ghaiza. Mereka-mereka yang dapat menahan marah. Menahan diri daripada memarah orang lain. Itu sifat yang kedua. Sifat yang ketiga adalah wal afina 'anil nas, yang memaafkan manusia. Wal afina 'anil nas, yang memaafkan manusia. Nombor 3 ini dia tidak akan boleh datang kalau nombor 2 ni tak ada. Nombor 2 tu apa? Menahan diri daripada marah. Jadi kerana keberhasilan dia, berjayanya dia menahan diri daripada marah orang lain, daripada menghina orang lain, menyakiti orang lain, maka barulah terlahir sifat yang ketiga, iaitu memaafkan orang lain. Jadi sebab nombor 2 dengan nombor 3 ni dia tak boleh lompat, dia tak boleh terbalik. Dia mesti ikut tertib. Wal kauzimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Dia tertib. Tu susunan ayat. Susunan ayat surah Ali Imran ayat 133. Baik. Sifat kalau kita lihat kembali dalam Al-Quran juga, Allah SWT banyak membicara tentang ayat-ayat tentang memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain. Tetapi contoh kita meminta maaf kepada orang lain. Bukan saja kita menunggu kita dimaafkan, tetapi kita juga memulakan agar kita meminta maaf kepada orang lain. Bila kata contoh meminta maaf kepada orang lain, contoh itu ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Nabi SAW yang tunjukkan contoh. Nabi meminta maaf kepada orang lain. Nabi meminta agar mana hutang-hutang Nabi bila tahu jadi dapat dibayarkan.
Mana-mana yang pernah Nabi terpukul, maka pukullah kembali. Subhanallah, itu akhlak Nabi SAW. Jadi kalau kita sendiri merasa bahawa kita ini tak nak minta maaf dengan orang lain, dan kita pula merasakan bahawa kita ni tak perlu untuk memaafkan orang lain, bermakna kita ni ikut siapa? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyuruh kita mengikuti baginda Nabi SAW. Kan? Di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni," maka ikutlah aku, maka turutilah aku. Allah suruh kita ikut Nabi SAW. Jadi kalau kita ni ikut pesen kita, ikut perangai kita, masih lagi tak nak maafkan orang lain, terutama pada hari Lebaran ini, bermakna kita ni nak ikut siapa sebenarnya? Sedangkan yang kita disuruh ikut itu adalah Rasulullah SAW dan juga orang-orang yang mengikuti Nabi SAW, daripada para sahabat, para ulama, orang-orang salafus salih. Ini orang-orang mereka yang kita ikut jejak langkah mereka, yang kita boleh dapatkan contoh-contoh yang baik. Jadi bila kata tentang akhlaknya Nabi SAW, Nabi itu seorang Rasul, dan kita sedia maklum tidak ada orang yang lebih mulia daripada Nabi SAW. Bukan sahaja orang, bahkan makhluk. Bila saya kata makhluk, bermakna Nabi itu ketua segala makhluk. Yang namanya makhluk itu selain daripada Allah, itu namanya makhluk, dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Nabi sendiri meminta ampun, meminta maaf kepada sahabat, kepada keluarga, kepada orang-orang lain, menunjukkan kepada kita minta maaf itu tidak mengenal pangkat. Tidak mengenal pangkat dan tidak mengenal darjat. Itu harus kita ingat. Jangan kita kena ingat anak saja kena minta maaf kepada mak bapak. Mak bapak tak payah minta maaf kepada anak. Jangan kita kena ingat isteri saja kena minta maaf kepada suami. Suami tak payah minta maaf kepada isteri. Saya cakap ni kerana ia berlaku. Ada orang merasa bahawa dia itu ketua keluarga, jadi dia tak pernah buat salah. Orang lain salah pada dia, dia tak pernah buat salah pada orang lain. Jadi satu sifat penyakit dalam hati. Kalau kita merasa kita ada sifat macam gitu, bermakna kita masih belum okey. Masih ada lagi penyakit yang kita kena ubat hati kita. Jadi bila kata meminta maaf, dia tidak memerlukan pangkat. Dia tidak mengenal pangkat dan juga tidak mengenal darjat. Apa salahnya kalau bila pemaafan pada pagi hari raya atau pada hari-hari yang lain, kita sebagai mak bapak, kita sebagai abang, kita sebagai suami yang meminta maaf dulu kepada isteri, meminta maaf dulu kepada anak. Subhanallah. Lagi kan kalau kita nampak, kalau anak-anak kita nampak seperti itu, isteri nampak suami seperti itu, mereka akan bertambah hargai ataupun bertambah respect kepada kita kerana menunjukkan tawaduknya sifat kita. Bukan kita menghinakan diri kita, tidak. Itulah yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi bila kata tentang meminta maaf, dia tak kenal pangkat, dia tak kenal darjat. Yang abang tak perlu untuk tunggu adik minta maaf baru abang nak minta maaf, tak. Abang boleh mulakan dulu. Cuma kalau kita dah terbiasa dengan adat, nak mendidik anak-anak kita, nak mendidik isteri, nak mendidik adik-adik untuk meminta maaf kepada yang lebih tua, maka itu tidak mengapa, kerana motifnya adalah baik, supaya mereka itu terdidik untuk meminta maaf. Terdidik untuk minta maaf itu tidak mengapa. Tapi kalau kita rasa kita nak memulakan dulu sebagai mengikuti baginda Nabi SAW, maka itu adalah perkara yang sangat dianjurkan. Baik. Bila kata tentang minta maaf pada hari raya, kita kena ingat, meminta maaf bukanlah kita kena tunggu hari raya baru kita nak minta maaf. Sepatutnya, cara yang betul itu sebelum kita masuk Ramadan, akhir-akhir bulan Syaban, kita sudah minta maaf kepada orang-orang lain. Kerana apa? Kita nak melakukan ibadat pada bulan Ramadan. Jangan gara-gara kita punya kesilapan terhadap orang lain, kezaliman kita terhadap orang lain, menghalang ibadat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kerana dosa-dosa kita pada orang lain membuatkan kita malas nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malas nak baca Al-Quran, malas nak melakukan solat tarawih, malas nak melakukan sembahyang duha dan sebagainya.
Semua tu gara-gara apa? Gara-gara dosa-dosa kita. Jadi sepatutnya kita itu meminta maaf sebelum datangnya bulan Ramadan. Tetapi kalau sudah menjadi adat untuk kita bermaaf-maafan pada pagi hari raya, maka itu tidak mengapa, tidak menjadi satu dosa. Cuma janganlah kita bermaafan itu nak tunggu pagi raya baru nak minta maaf. Setahun tak jumpa, setahun tak minta maaf. Jangan begitu. Pagi hari raya itu sudah memang menjadi adat. Pada waktu-waktu lain juga lazimkan diri. Selalu-selalukan diri. Minta maaf kepada keluarga-keluarga kita. Bukanlah kena tunggu hari raya saja baru kita nak minta maaf. Jadi itu sifat yang ketiga. Wal'afina 'anil nas, mereka-mereka yang memaafkan orang lain. Maaf seolah-olah tidak pernah berlaku pergeseran di antara dua pihak. Baik, itu yang sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, wallazina idza fa'alu fahishatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Mereka-mereka itu apabila telah melakukan kesilapan ataupun telah menzalimi diri mereka, maka mereka akan menjadi orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Zakarullah, mereka terus mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna bertiap-tiap kali mereka tergelincir melakukan perkara-perkara yang silap, perkara-perkara yang dosa, silap tertengking anak, silap tertengking suami, silap tertengking abang sendiri, tertengking adik sendiri, silap terbuat dosa itu, terbuat dosa ini, au zalamu anfusahum, ataupun mereka menzalimi diri mereka sendiri, bermakna mereka membuat dosa atas diri mereka, perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa atas diri mereka, mengumpat orang lain, bercakap bohong, sifat sombong, ujub, riak kepada orang lain, amalan-amalan yang kita lakukan. Mereka-mereka wa iza fa'alu fahishatan, tiap kali mereka melakukan, jika mereka melakukan fahishatan au zalamu anfusahum, ataupun mereka menzalimi diri mereka, zakarullah, mereka akan cepat teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sifat tanda orang-orang yang bertakwa. Silap dia terbuat silap, walaupun dia merasa, walaupun itu adalah kategori dosa kecil, dia tetap akan terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahawa dia seharusnya sebagai hamba Allah, sebagai orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak seharusnya dia melakukan perkara tersebut. Terus ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah berarti ingat juga kepada hukum-hukum Allah. Alamak, aku dah terbuat ini benda yang Allah larang. Ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak rasa tak apalah, Allah tu maha pengampun, maha penyayang. Tak apalah, hari ini aku buat dosa, besok nanti aku taubat. Dia tak rasa macam gitu. Sifat orang yang bertakwa bila bila terbuat dosa saja, terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermakna dia tak ada tangguh. Dia bila kata ingat kepada Allah, bermakna bila dah ingat, akan lahir rasa penyesalan dalam hati mereka. Itu namanya dirinya itu adalah golongan orang yang ada sifat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sifat takwa itu, di mana takwa yang telah kami terangkan pada minggu yang lalu, takwa itu merupakan pasport kita untuk masuk ke dalam syurga. Jadi kalau kita tidak ada sifat bertakwa, macam mana kita nak masuk syurga direct? Tak ada menyinggah. Menyinggah mana? Menyinggah neraka, na'udzubillah. Baik. Jadi itu sifat yang keempat. Walazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Mereka bukan sahaja teringat-ingat Allah saja. Mereka bukan sahaja ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambung kata Allah Subhanahu wa taala, zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Fastaghfaru li dzunubihim. Itu sifat yang kelima, adalah mereka itu orang yang beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan sahaja terus ingat kepada Allah, bukan berhenti situ saja, tapi mereka sambung kata Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru li dzunubihim. Mereka langsung meminta ampun untuk dosa-dosa mereka.
Subhanallah. Jadi bila terbuat dosa, mereka adalah orang yang pertama yang cepat taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasalah, kita boleh renungkan, kita masih lagi dalam bulan Syawal ini, masih lagi dalam sambutan hari raya ni, kita masih boleh renungkan apa yang berlaku sepanjang bulan Ramadan yang lalu ni. Allah kata, walazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Mereka itu adalah orang-orang yang cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cepat mereka melakukan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sepanjang bulan Ramadan yang lalu, berapa kali kita melakukan sembahyang sunat taubat? Subhanallah. Kita tanya diri sendirilah. Tanya diri sendiri. Saya pun yang bercakap ni, tanya diri saya sendiri. Berapa kali kita lakukan sembahyang sunat taubat? Taubat tu bermakna penyesalan. Taubat tu adalah penyesalan. Sembahyang sunat taubat tu bukanlah syarat taubat, tapi itulah menunjukkan benar-benar kita sedang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa kali kita melakukan sembahyang sunat taubat? Berapa kali kita membaca istighfar? Nabi SAW membaca istighfar 100 kali pagi, 100 kali petang. Ada yang mengatakan 100 kali satu hari, 100 kali. Jadi, kita masuk kategori yang mana? Adakah kita langsung tidak beristighfar kepada Allah SWT? Memang kita ada istighfar. Yang kita baca pada bulan Ramadan tu, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Even lafaz zikir ni berapa kali kita baca sepanjang bulan Ramadan? Nak tunggu sembahyang wajib baru baca ke? Nak tunggu sembahyang sunat baru baca ke? Atau kita baca all the way? Kerana kita memohonkan keampunan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Jadi bila kata tentang orang sifat, orang balik pada ini, sifat orang yang bertakwa itu adalah orang yang apabila tersilap, terbuat dosa, mereka adalah orang yang cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cepat meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beristighfar ini, dia tidak akan rugi. Dia tidak akan rasa rugi. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, dalam maksud hadis, man lazimal istighfar, kata Nabi SAW, man lazimal istighfar ja'alallahu likulli dhaikin makhraja. Man lazimal istighfar ja'alallahu likulli dhaikin makhraja wa likulli hammin faraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang selalu istighfar kepada Allah SWT, ja'alallahu likulli dhaikin makhraja, Allah akan menjadikan tiap-tiap kesempitan itu jalan keluar. Tiap-tiap kesempitan itu akan ada jalan keluar berkat kita memperbanyakkan istighfar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa likulli hammin faraja, dan setiap perkara-perkara yang kemurungan kita, maka ada jalan pembukaan, akan ada jalan penyelesaiannya. Ini sabda Nabi SAW. Ini janji Nabi ni. Man lazima istighfar, siapa yang melazimi istighfar, siapa yang memperbanyakkan istighfar, ja'alallahu likulli dhaikin makhraja, Allah jadikan bagi tiap-tiap kesempitan itu jalan keluar. Wa likulli hammin faraja, dan tiap-tiap perkara yang membingungkan, yang merusingkan itu kelepasan, pembukaan, jalan keluar. Ada saja penyelesaiannya. Bila kita ada problem, maka Allah akan menjadikan jalan keluar bagi problem-problem kita itu. Masalah-masalah yang kita temui, masalah isteri, masalah anak, masalah suami, semua itu akan terselesai dengan banyaknya kita istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hujung kata Nabi SAW, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan dia rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Jalan yang tidak disangka-sangka. Allah akan berikan dia rezeki daripada jalan yang tidak dia sangka-sangka. Bila kita kata rezeki itu memang datang dua kategori. Rezeki yang kita nampak, rezeki yang kita tak nampak. Rezeki yang kita nampak itu adalah berupa
benda yang kita boleh lihat dengan mata kita. Gaji kita, harta kita, rumah kita, kereta, anak-anak, isteri, duit dalam beg duit kita, dalam bank account kita, saya nak tengok nombor je. Hari ni tambah kosong, bulan depan tambah kosong lagi. Makin banyak digit dalam itu je kita hitung. Itu adalah rezeki hissi nama dia. Hissi tu bermakna perkara yang kita boleh rasakan. Tu rezeki yang kategori pertama. Adapun rezeki kategori kedua adalah rezeki yang kategori maknawi. Rezeki yang kita tidak nampak, tetapi sebenarnya itu adalah rezeki yang sangat besar, dan ia merupakan rezeki yang lebih berharga daripada rezeki kategori yang pertama. Apa contoh rezeki maknawi? Dengan berkat kita banyaknya istighfar, Allah SWT meringankan tubuh badan kita sehingga senang untuk kita melakukan macam-macam amal ketaatan. Macam mana kita boleh senang melakukan amal ketaatan? Kerana kita harus ingat, satu-satunya yang menghambat kita, yang melarang kita, yang membuat kita lengang-lengang melakukan ibadat-ibadat kita adalah kerana banyaknya dosa-dosa kita. Makin banyak dosa kita, makin berat untuk kita melakukan amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Badan kita rasa macam malas, rasa mengantuk je, rasa jemu, tak tahulah, macam tak ada mood dia, pasal badan kita banyak dengan dosa-dosa. Jadi bila kita banyak istighfar, Allah SWT meringankan tubuh badan kita sehingga senang untuk kita melakukan ibadat-ibadat yang lain. Dengan berkat istighfar tu, apa lagi contoh kita senang untuk membaca Al-Quran. Anytime dia nak baca Al-Quran senang. Tidak ada rasa macam kepayahan, tidak ada rasa macam gelisah. Baca satu muka surat rasa macam baca satu ayat, baca satu juz macam baca satu muka surat, rasa sedap. Ini semua kerana apa? Ini kerana berkat istighfar. Ini namanya rezeki maknawi. Nah, saya katakan tadi, rezeki maknawi ini lebih berharga daripada rezeki kategori yang pertama. Subhanallah. Mungkin kerana kita banyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pergaulan kita dengan keluarga kita makin bertambah baik. Kita punya diri kita makin lagi nak meningkatkan ilmu dalam diri kita dengan mendatangi, mempelajari ilmu-ilmu agama. Subhanallah, ini semua kerana apa? Berpunca daripada kita memperbanyakkan istighfar, di mana Nabi SAW bersabda, warzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan dia rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka, iaitu antaranya rezeki maknawi. Rezeki hissi, rezeki yang boleh kita rasa atau nampak, dan juga yang kedua adalah rezeki maknawi yang kita tak boleh nampak, tapi dia itu adalah dalam kategori rezeki. Ini adalah janji daripada Nabi SAW. Jadi kalau kita beristighfar, minimum letaklah satu hari, pagi malam tu 100. Ustaz, macam mana nak dekat 100 tu? Letakkan every semayang itu 20 kali istighfar. Tiap-tiap lepas semayang, biasakan diri kita baca istighfar 20 kali. Subuh 20, Zuhur 20, Asar 20, Maghrib 20, Isyak 20. 20 kali 5, 100. Dapat mengikut apa yang dibuat oleh Nabi SAW. Tambah lagi bagus. Tambah lagi bagus. Bukan maknanya kita tambah, maknanya kita lawan Nabi SAW. Tak, kita jangan berfikir seperti itu. Bukan. Nabi tak ada kata, siapa yang lebih istighfar daripada aku, maknanya lawan aku. Tak ada. Nabi pun tak kata seperti itu. Ada pula yang mensyarahkan hadis tersebut, mengatakan bila kata sab'in ataupun 100 ataupun 70 adalah nak menunjukkan banyaknya istighfarnya Nabi SAW. Jadi kalau kita istighfar terus, alhamdulillah kita tidak akan rugi. Dan Nabi pun pernah bersabda, tuba, berbahagialah mereka-mereka yang didapatkan dalam catatan amalnya itu banyaknya istighfar. Kasratul istighfar, kata Nabi SAW. Dalam catatan amalnya itu banyak catatan tertulis, dia ni, orang ini banyak istighfar. Hari ini hari ke-7 Syawal. Hari ke-7 Syawal, pukul 1 petang dia sedang istighfar. Pukul 1 suku dia sedang istighfar. Pukul 1:30 dia sedang istighfar. Banyak istighfar dia pada hari tersebut. Bukan hari itu saja, sepanjang hidup dia. Banyak dalam catatan amalnya itu banyak istighfar dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Nabi SAW, berbahagialah
Bila Nabi dah kata berbahagialah, bermakna kalau dalam catatan amalnya itu banyak istighfar, bermakna dia itu dalam kategori orang yang berbahagia di akhirat. Bila kata bahagia di akhirat, balasannya satu ialah syurga. Subhanallah. Baik. Jadi kita janganlah leka diri kita daripada istighfar. Walaupun hari itu kita rasa macam kita tak buat dosa hari itu. Macam. Maka tetap kita banyakkan istighfar. Bila kata istighfarkan bukan untuk diri kita sahaja. Mintakanlah ampun untuk kedua ibu bapa kita. Mintakanlah ampun untuk anak-anak kita. Mintakanlah ampun untuk isteri kita. Mintakanlah ampun untuk suami kita. Dan subhanallah, ibadat kita itu bukan ibadat nafsi. Ibadat kita itu adalah ibadat kasih sayang. Bila kita buat ibadat, kita sertakan sekali orang-orang Islam yang lain. Subhanallah. Baik. Kemudian yang terakhir. Sifat yang terakhir dalam ayat surah Al-Imran ayat 133, 134. Allah SWT mengatakan, walam yusirru ala ma fa'alu. Kata Allah SWT. Dan mereka tidak berterusan dengan apa yang telah mereka tidak walam yusiru ala ma fa'alu, mereka tidak berterusan dengan apa yang telah mereka kerjakan. Bermakna dosa-dosa yang mereka telah buat, mereka bukan kata hari ini istighfar, hari ini taubat, besok buat lagi. Itu bukan. Allah kata sifat orang yang bertakwa bila dah teringat Allah, bila istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak berterusan. Jadi syarat untuk taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dia tidak berterusan dengan apa kesilapan yang telah dia lakukan. Subhanallah. Sebab tu bila kita taubat sebenar-benar taubat. Jangan kita pakai nama taubat sambal. Faham? Taubat sambal. Sambal tu kan kita tahu sambal hari ni kita makan sambal belacan bukan main, pedas lagi. Taubat betul kita. Ya Allah, aku tak akan makan ni sambal belacan lagi. Sampai bila-bila aku tak akan makan. Pedas bukan main. Lagi 3 hari makan lauk lemak cili padi, cari lagi tak sambal belacan? Mesti cari. Tapi yang hari 3 hari lepas tu, punya pedas, ingat lagi tak? Ingat. Tapi hari ni makan, mesti nak rasa juga. Mesti nak ada sambal belacan. Macam itulah. Jangan kita jadikan taubat kita seperti itu. Bila kita dah sedar penyesalan kita sudah ada, istighfar kita sudah lafazkan, maka janganlah kita teruskan apa yang telah kita lalu. Apa dosa-dosa yang telah lalu, jangan kita buat. Jangan kita terus membuat dosa. Cuba seupaya jaga diri kita daripada membuat perkara-perkara yang dimurkai dan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, inilah 6 sifat. 6 sifat yang merupakan tanda orang-orang yang bertakwa yang ada dalam surah Ali Imran ayat 133 dan juga ayat 134. Di mana yang kami ringkaskan dia ada 6. Yang pertama, mereka yang mengeluarkan infak, yang berinfak, yang bersedekah, yang menderma fi sarra'i wad darra, dalam keadaan senang dan juga dalam keadaan susah. Sifat yang kedua, wal kazimin al ghaiza, mereka yang menahan marah. Sifat yang ketiga, wal afina 'anil nas, mereka yang memaafkan manusia. Sifat yang keempat, walazina idza fa'alu fahishatan zakarullah, mereka yang apabila mereka membuat kesilapan, au zalamu anfusahum, ataupun menzalimi diri mereka, zakarullah, mereka akan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fastaghfaru li dzunubihim, dan mereka akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak berterusan dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ini 6 sifat, ada sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita yang mendengar, saya yang bercakap ini, jika kita mendapati kita mempunyai 6 sifat itu dalam diri kita, maka alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan istiqamah sampai kita dijemput pulang menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika mana kita ini tidak ada semua, hanya sebahagian saja, maka kita masih ada umur, kita masih ada lagi peluang untuk kita memperbaiki diri kita, maka teruskan memperbaiki diri kita. Subhanallah. Dan jika mana kita tidak langsung daripada sifat itu, maka berusahalah
berusahalah untuk adakan sifat-sifat tersebut dalam hati kita, dalam diri kita, supaya kita ini digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada golongan orang-orang yang bertakwa. Nama untuk putus asa tidak. Ingat, nama untuk putus asa tidak. Selagi mana nyawa di kandung badan, kita masih ada nyawa, kita masih ada umur, maka selagi itu kita masih ada peluang untuk kita memperbaiki diri kita. Masih ada peluang untuk kita menjadi insan yang lebih baik daripada semalam dan juga hari-hari yang lain. Subhanallah. Sampai di sini saja perjumpaan kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa sekali lagi dalam kita akan menyambung pengajian sirah kita pada minggu hadapan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita nikmat taufik dan hidayahnya agar mana kita dapat melakukan, agar mana kita dapat menerapkan tanda-tanda sifat-sifat orang-orang yang bertakwa itu dalam diri kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima semua amalan-amalan yang kita lakukan khususnya pada bulan Ramadan yang lalu, terutama ibadat puasa kita, terutama ibadat Al-Quran kita, terutama ibadat sedekah kita, terutama ibadat solat tarawih kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni diri kita semua, mengampuni ibu bapa kita, anak-anak kita, isteri kita, suami kita, dan keluarga-keluarga kita, jiran-jiran kita, dan sekalian orang-orang Islam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.